Assalamualaikum, salam satu Malaysia Nasional 8 bersama saya, Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama edisi Isnin 3 April. Syarikat India berminat sertai projek bandar maritim di Pulau Keri. Perlindungan kecemasan untuk mangsa keganasan rumah tangga. Syarikat dari Malaysia dan India akan bekerjasama membangunkan pelabuhan dan projek bandar maritim di Pulau Keri, Kelang, Selangor berjumlah kira-kira 135 bilion ringgit. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, syarikat dari India berminat dengan projek tersebut disebabkan lokasi geografi Pulau Keri yang strategik. Bagi projek bandar maritim, MMC Port Holdings Sdn Bhd dan Sime Darby Property Berhad akan bekerjasama dengan Adani Ports and Special Economic Zone Limited dari India melibatkan jumlah pelaburan sebanyak $22.78 bilion Amerika bagi tempoh 30 tahun. Sementara itu, projek pembangunan pelabuhan Pulau Keri, MMC Port Holdings Sdn Bhd akan bekerjasama dengan syarikat sama dari India dengan jumlah pelaburan $9.39 bilion Amerika. You'll be interested to know that we will continue to support good and impactful ventures in Malaysia. We want foreign direct investment to come in, and figures indicate that we've been able to be successful in attracting foreign direct investment. Datuk Seri Najib menyatakannya semasa mesyuarat meja bulat bersama pemain-pemain industri India di Hotel Taj Palace, New Delhi yang turut dihadiri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut menyaksikan pemeteraian 31 Memorandum Persefahaman MOU dengan pelaburan keseluruhan bernilai $35.99 bilion Amerika melibatkan syarikat-syarikat dari Malaysia dan India. Daripada jumlah itu, $32.13 bilion Amerika nilai projek akan dilaksanakan di Malaysia, manakala selebihnya bernilai $3.86 bilion Amerika di India. Ia bagi pembinaan pelabuhan, lebuh raya, loji kuasa solar, pengajian tinggi, pembangunan bandar pintar dan teknologi, projek terminal serta komoditi. Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri mengumumkan syarikat-syarikat Malaysia sedang berunding untuk mendapatkan 4 lagi projek infrastruktur di India. I'm told at the moment 4 projects are being negotiated. The Mumbai Coastal Expressway, Mumbai Seafront Development, Floating Storage Regasification Terminal in AP Port, and the Smart Cities Mission. Datuk Seri Najib berbangga melihat banyak syarikat Malaysia yang aktif di India termasuk memainkan peranan penting dalam projek berprofil tinggi. Ini termasuk pembinaan Perbadanan Perbandaran Pusat Civic Delhi yang menghimpunkan bangunan-bangunan tertinggi di ibu negara India itu. Beliau bercakap pada majlis makan tengah hari Forum Perniagaan India-Malaysia yang dihadiri kira-kira 500 ahli perniagaan kedua-dua negara. Dalam pada itu, beliau turut mempelawa para pelabur India mengambil peluang untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Sebagai sebuah negara terkemuka di rantau ASEAN, Malaysia menyediakan lokasi perniagaan yang menguntungkan untuk pelabur. Sementara itu, isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor melawat Pusat Perlindungan Kanak-Kanak Prayas Children Home for Girls di New Delhi. Pusat itu menempatkan lebih 60 kanak-kanak kurang bernasib baik berusia antara 6 hingga 18 tahun. Selain pendidikan formal, pusat itu turut menyediakan latihan kemahiran termasuk menjahit. Prayas Jack Society kini mengendalikan lebih 200 institusi seumpamanya yang menempatkan lebih 50,000 kanak-kanak, remaja dan wanita di seluruh India. Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia T.S. Tirumurti mengarahkan kadar visa pelancong yang dikenakan terhadap warga Malaysia kekal pada RM189. Pembatalan kenaikan caj itu diumumkan Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menerusi catatan di laman Facebooknya.
Kadar baharu visa India yang sepatutnya berkuat kuasa 1 April naik 153% menjadi RM456. Namun arahan itu telah ditarik balik dan kadar lama tertera pada laman web Pejabat Pesuruhjaya India di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata memberi jaminan akan mengusulkan isu tentang kebajikan pelawat warga Malaysia kepada Menteri Hal Ehwal Luar India Sushma Swaraj. Warga India yang berkunjung ke negara ini menikmati visa ketibaan percuma. Istiadat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 akan diadakan 24 April ini di Istana Negara. Berikutan itu, 24 April diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am tambahan bagi seluruh negara. Peristiharaan Hari Kelepasan Am itu dibuat berdasarkan Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan Am 1951 bagi Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri telah diminta mengambil tindakan mengikut undang-undang negeri masing-masing. Menerusi satu kenyataan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Haliamsa berkata, sempena pertabalan itu, majlis bacaan Yasin, doa selamat dan solat hajat akan diadakan pada hari Khamis 20 April di Masjid Putra, Putrajaya. Manakala pameran Raja Kita akan diadakan pada 2 Mei di Muzium Diraja atau Istana Negara Lama. Sultan Muhammad ke-5 dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 pada 13 Disember tahun lalu menggantikan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang tamat tempoh perkhidmatan 12 Disember. Lumpur sedalam 1 meter antara yang menyukarkan operasi mencari dan menyelamat 7 mangsa bersaudara termasuk 3 kanak-kanak yang hilang dalam kejadian tanah runtuh di ladang kelapa sawit Tongot, Sabah Sabtu lepas. SAR yang masuk hari ketiga bermula sejak awal pagi tadi. Anggota operasi terpaksa meredah laluan balak dan berjalan sejauh 7 km untuk sampai ke lokasi bencana di Sungai Labau dan Sungai Pinangah. Ia melibatkan lebih 50 anggota pasukan khas taktikal operasi penyelamat Malaysia Storm, pasukan multi-skill team MAS, bomber, polis dan Angkatan Pertahanan Awam APM yang dibantu pekerja ladang kelapa sawit. Sementara itu, salah seorang mangsa yang terselamat, Jaliha Madayan, menceritakan detik-detik cemas itu kepada kru kami. Air itu macam itu apa itu? Yang rumah terhampas di bawah. Tiba-tiba air terus naik. Dan di situ kami semua hanyut. So, hanyut ke sungai kah atau macam mana? Tidak tahulah, pasal sungai itu sungai kecil. Ya, kenapa itu terjadi begitu? Jaliha antara 4 yang terselamat dalam kejadian tersebut, manakala 4 anak dan 3 cucunya masih belum ditemui dan dikuatiri tertimbus atau hanyut di bawah arus sungai berhampiran. Pegawai Kebajikan Masyarakat akan diberikan kuasa mengeluarkan perintah perlindungan sementara atau ex parte kepada mangsa keganasan rumah tangga jika kes berlaku di luar waktu pejabat seperti di hujung minggu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, kuasa mengeluarkan segala perintah perlindungan kecemasan EPO itu yang sah laku selama 1 minggu terkandung dalam rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017. Kita selama ini mendapat maklum balas, Dek, di mana sesuatu yang berlaku tu tapi tanpa ada protection. Sebab mahkamah tutup, Azul. Jadi oleh demikian dalam pindaan ini yang satu yang penting yang kami masuk untuk memberi perlindungan supaya ada emergency protection order. Kita tambah interim tadi kan, protection order, tambah lagi satu iaitu emergency protection order yang sah laku 1 minggu. Jelas beliau melalui pindaan rang undang-undang itu, perkara yang turut mendapat perhatian adalah memperluaskan tafsiran keganasan rumah tangga, membolehkan mangsa mendapat perintah perlindungan interim dan perintah perlindungan. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, bermula pada tahun 2014 sehingga Disember tahun lepas, lebih 15,000 kes keganasan rumah tangga dilaporkan.
Hampir 1,600 bayi dari seluruh negara dikesan tidak diberikan imunisasi pada tahun lalu. Jumlah berkenaan meningkat berbanding 1,500 pada tahun yang sebelumnya. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata antara negeri tertinggi ialah Selangor, Kedah, Terengganu, Perak, Pahang dan Kelantan. Bagaimanapun, kadar pengambilan vaksin di Malaysia secara keseluruhannya masih tinggi iaitu 95% mengikut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Program kita ialah usaha kita ialah nasihat mereka buat pamphlet, buat website dan sebagainya supaya mereka dapat baca dan faham, dan fatwa pun dah memang kata harus. Dan tuan betul, tiap-tiap vaksin yang kita daftar di Malaysia ni kita dah buat penilaian. Di peringkat manufacturer sendiri dah buat penilaian, buat berbagai-bagai trial, beribu orang terlibat, dan bila sampai ke Malaysia pun kita buat kajian lagi, kita buat penilaian lagi, pastikan semuanya ada selamat ya. Dan barulah kita gunakan dan halal, betul dan halal ya. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Hilmi berkata Kementerian Kesihatan akan memastikan semua bayi menerima imunisasi bagi mengelak daripada penyakit berbahaya. Masih bersama Nasional 8. Beberapa dasar perlu dikaji semula bagi memperkukuh penyertaan dan meningkatkan sumbangan golongan Bumiputra kepada ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yakin langkah pengubahsuaian dasar berkaitan akan memberi impak yang lebih besar berbanding mewujudkan program-program baharu. Teks ucapan Datuk Seri Ahmad Zahid dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan pada Majlis Pelancaran Makmal Sindikasi Hala 7 Ekonomi Bumiputra 2.0. Antara beberapa dasar yang mungkin boleh dibincangkan dalam makmal ialah untuk menentukan syarikat-syarikat termasuklah yang dimiliki oleh bukan Bumiputra yang mendapat konsesi atau pembiayaan kerajaan untuk memperkenalkan polisi diversity. Ini bagi menentukan sebahagian projek di carve out kepada Bumiputra dan agihan projek dibuat secara telus dan berasaskan merit menggunakan pendekatan carve out and compete yang sedia ada. Syarikat itu juga katanya boleh diminta mengemukakan pelan bagi meningkatkan bilangan Bumiputra dalam pengurusan kanan syarikat masing-masing selari dengan dasar diversity itu. Makmal Sindikasi Anjuran Unit Peneraju Agenda Bumiputra Teraju itu diadakan selama 7 hari bermula hari ini melibatkan 500 perwakilan dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, usahawan dan sektor swasta. Datuk Zulkifli Abbas Abdul Hamid dilantik sebagai pengarah urusan dan Presiden Bank Rakyat yang baharu berkuat kuasa hari ini bagi menggantikan Datuk Mustafa Abdul Razak. Sebelum pelantikan itu, Datuk Zulkifli berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah Maybank Islamik dan Ketua Pegawai Eksekutif serta pengarah urusan Afin Bank dari 2009 hingga 2015. Pengerusi Bank Rakyat Tan Sri Syukri Muhammad Saleh optimis kepimpinan baharu itu mampu mengukuhkan kedudukan institusi perbankan itu. Saya yakin pelantikan lembaga Datuk Zulkifli bakal menjadikan Bank Rakyat sebagai bank koperasi Islam yang berprestij menerusi pengalaman luas yang dimiliki beliau dalam pengurusan kredit, perbankan perusahaan dan perbankan korporat. Datuk Zulkifli juga telah berkhidmat dalam beberapa jawatan kuasa industri termasuk ahli Majlis Persatuan Bank-Bank Malaysia serta pengerusi jawatan kuasa audit sistem pembayaran elektronik Malaysia. IAP Integrated yakin mencapai sasaran RM300 juta pembiayaan yang dijana melalui platform akaun pelaburan IAP menjelang hujung tahun 2018. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Izzah Muhammad Yusof, sejak platform pendanaan atau crowdfunding itu diperkenal pada Februari 2016, sejumlah RM92 juta pembiayaan telah berjaya dikumpul. As you can see, last year we had only about 20 million registered by 3 banks and 3 listed, and this year, at the beginning of half year, we have about 72. And inshallah, moving forward for the second half of the year,
the numbers will keep on increasing with the market awareness, the number of companies aware this is one way to source financing, and investors seeing this as an opportunity to earn higher than the deposits return. So inshallah, the numbers are coming on stream and on track. IAP adalah inisiatif strategi industri kewangan Islam untuk mengendalikan akaun pelaburan produk baru yang ditawarkan oleh institusi perbankan Islam. Platform itu yang dibangunkan oleh Raid Holdings John Berhad mempunyai peranan yang sama dengan platform teknologi keuangan seperti pendanaan masyarakat dan platform pembiayaan, iaitu membantu pelaburan langsung dalam projek atau usaha sama terpilih. IAP dikendalikan 6 institusi kewangan Islam iaitu Afin Islamik, Bank Islam, Bank Muamalat, Maybank Islamik, Bank Rakyat dan Bank Simpanan Nasional. Tibalah kita ke perkembangan sukan. Felda United turun menentang Ceres Negros FC petang esok dengan misi wajib menang bagi menghidupkan peluang untuk layak ke pusingan seterusnya saingan Piala AFC. The Fighters kini menduduki tangga terbawah kumpulan G selepas mengutip 2 mata daripada 3 perlawanan. Jelas pengendali pasukan B. Satyanathan, hanya 3 mata mampu mencerahkan peluang Felda untuk terus kekal bersaing dalam Piala AFC. Namun tugas berat bakal menanti The Fighters di Stadium Shah Alam apabila berdepan kemungkinan ketua pasukan Syukur Adan tidak dapat diturunkan. Semalam terganggu sikit kerana Syukur Adan dia mengalami kecederaan dan satu lagi luka tak boleh main kerana 3 yellow card, ya. Dan kita agak 2 pemain tonggak utama ni tak akan diturunkan. Syukur mengalami kecederaan semalam masa latihan, dan saya haraplah Muntas dan Fazli akan diberi tugas, akan main dengan baik, tapi harus kita faham keadaan Syukur ni memang kita rasa bukan hanya dalam kerana beliau adalah seorang pemain yang konsisten, tetapi leadership quality dia yang kita akan kehilangan leadership quality dia. Dalam pertemuan pertama mereka di Bacolod City, Filipina, kedudukan terikat 0 sama selepas tamat aksi 90 minit. Ia keputusan seri kedua The Fighters selepas keputusan 1 sama menentang Hanoi FC dan tewas 1-2 kepada Tampines Rovers dalam perlawanan pembukaan kumpulan G. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Ceres Negros, Risto Vidakovic, tidak mahu terlalu selesa biarpun pasukan kini menduduki tangga teratas dalam kumpulan G. It's very hard, so we can see also in the table that it's not big difference between the first and the last. So only 3 points, just 1 win, and anything can change. So I think we have very similar teams in the group, so it's very, very, very hard. Every game we have to fight for the points, so I think it will be the same in this game also. Beliau ditemui dalam sidang media perlawanan di Stadium Shah Alam. Sementara itu, pemain tengah Ceres Negros Kevin Ingreso mahu rakan-rakannya fokus dalam perlawanan esok menentang Felda United untuk mencuri 3 mata penting. Yeah, hopefully we're going to get 3 points. We need them. It's like our coach said, it's a really tough group. Everybody can beat everybody, so we have to get ready for that, and we know that Felda came out strong, but we will show our faces where we will be prepared, and I hope we're going to get the 3 points. Ceres Negros akan berkunjung ke Stadium Shah Alam bertemu Felda United dalam aksi keempat kumpulan G yang dijadual berlangsung bermula 4.45 petang esok. Pelajar astronomi Nur Adlika Anwar, 27 tahun yang mengharumkan nama Malaysia dalam penemuan supermassive black hole, menerima surat ucapan tahniah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam. Surat tahniah disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corp Shahrin Shahriza Abdul Ghani pada majlis pertemuan dengan pekerja profesional Malaysia di United Kingdom.
Nur Adlika, pelajar Universiti Durham, merupakan ketua penyelidikan kumpulan antarabangsa anjuran NASA yang melibatkan beberapa buah negara. Kumpulan itu telah menggunakan teleskop NuSTAR yang dapat mengesan sinaran X yang dapat menembusi gas dan habuk yang melindungi black hole tersebut. Surat tahniah daripada Perdana Menteri dianggap Nur Adlika sebagai pengiktirafan atas kejayaannya menyumbang kepada pemahaman tentang kesan supermasif black hole kepada galaksi. Datuk Seri Najib mengucapkan tahniah ke atas kejayaan saya baru-baru ini yang jumpa menemukan supermassive black hole dalam sebuah galaksi berdekatan kita, dan dia sangat excited dengan kejayaan saya sebagai not only as a Malaysian but also a Malaysian woman. Kejayaan Nur Adlika juga menjadi inspirasi kepada pelajar lain dan sejak itu anak kelahiran Johor ini mendapat banyak ucapan tahniah dan tawaran pekerjaan. Saya dapat banyak contact dari people, not only people congratulating me tapi juga pihak-pihak yang cuba memberi tawaran untuk bekerja di universiti di Malaysia terutamanya, dan ada juga pihak-pihak yang menjemput saya untuk memberi speech atau lecture untuk memberi inspirasi kepada anak-anak muda di Malaysia. Nasional 8 edisi 3 April berakhir di sini. Segmen bersama YB menyusul. Dan selepas itu saksikan siaran langsung Majlis Perasmian Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-60. Dan sebagai penutup kami kongsikan visual kerja penyambungan terowong bawah tanah, bawah laut sebenarnya, menghubungkan Hong Kong, Zhuhai dan Macau yang sedang giat dijalankan. Laluan sepanjang 2,741 meter itu sebahagian struktur jambatan terpanjang di dunia sejauh 55 km. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.